Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam petang Jumaat, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi. Kita dah tiba pada siri yang ke-57. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Lalu syukur di atas segala nikmat kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sama ada yang kita sedar itu adalah nikmat, lalu kita bersyukur, dan begitu banyak lagi kurniaan yang kita lupa, yang kita alpa, yang kita leka, itu adalah nikmat, lalu kita take advantage, dan pada waktu itu kita tidak menghargai dan mensyukurinya. Moga-moga Allah menjadikan kita daripada kalangan hamba ilahi, hamba Allah, hamba yang sentiasa mengingati Allah. Dan antara ciri-ciri, tanda-tanda seseorang yang pada waktu itu kenal dan pada waktu itu tahu yang mana dirinya adalah hamba, maka pada waktu itu dia banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita membaca pada program Hamba Ilahi ini, moga Allah menjadikan setiap daripada kita orang-orang yang ada kesedaran bahawa kita adalah hamba Allah, kita yang perlukan Allah, kita yang muhtaj, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita nak belajar doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan melalui kitab Imam Nawawi yang terkenal, iaitu kitab Al-Azkar, yang berada pada tangan setiap daripada kita. Lalu untuk itu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sebelum kita bermula, sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu ramai yang bersama petang ni: Siti Nur Aisyah, Nur Hayati Yahya, Hardi Suhaimi, Galid Spirit, Muhammad Badrul Syam, Zakia Muhammad Nin, Wan Ruhaiza, Zainul Hadi, Nur Razia, Nurisa, Kak Sarina, Ummi Zayhadi, Kak Kati Khairuddin, Az-Zahra, Z.A. Hashim, kemudian Zakia Muhammad Nin, Zahra Aliyas, kemudian Jamalia Manab, Nurizi Tarifin, Hairina Nawawi, Rujila Muhammad Yusuf, Tuan Abu Bakar, Tuan Nur Rahim Sharif, M. Nasir Harun, Ummi Zayhadi, Kak Karimah, Nur Zimah, dan juga Neni Ros, Nik Roslina Karim, Nur Zaidah Jailani, Kamariyah, dan juga Rosnani Kia, Ija Rahman, Kak Salabiyah, Ummi Iyang, Syamsiah Saleh, Berita Delima, Kamariyah, Syamsiah Saleh, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan sahabat-sahabat yang lain, Kak Rahila, Kak Zahini Wahid, Ramlah Umar, Kak Laila Umar, Hasiah Non, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu pada hari ini kita nak sambung daripada muka surat. Kita dah tiba pada hari ini pada muka surat 111. Muka surat 111, riwayat 105, kita telah belajar tentang susunan bacaan-bacaan ketika mana mendengar azan. Apakah bacaan yang patut diungkapkan? Di sini Imam Nawawi membawa daripada sudut dalil-dalil yang mana menjadi kayu ukuran, menjadi pada waktu itu istidlal bagaimana beliau menyusun tentang jawab azan nak sebut apa dan sebagainya. Lalu jom kita lihat riwayat yang ke-105 daripada muka surat 111. Lalu Alhamdulillah ramai yang kata jelas. Terima kasih. Gambar dan juga suara jelas, kata Tuan Nur Rahim Sharif.
daripada Seri Kembangan. Lalu riwayat yang ke-111 daripada muka surat 105. Daripada muka surat 105. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen muka surat 111 daripada riwayat 105. Maka di sini kita lihat daripada riwayat ini bagaimana Imam Nawawi mengambil dalil pada apa yang kita telah baca pada muka surat 109 dan 110, yang mana ketika mana pada waktu itu kita mendengar imam muazzin melaungkan asyhadu alla ilaha illallah, selain daripada kita jawab asyhadu alla ilaha illallah, kita juga digalakkan untuk menjawab wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Dan kemudian bila imam sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selain daripada kita menjawab perkataan yang sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita digalakkan untuk menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian kita digalakkan untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Itu kita telah sebut pada muka surat yang ke-109 dan juga pada muka surat yang ke-110. Kemudian pada muka surat 111, Imam Nawawi membawakan pada waktu itu dalil untuk apa yang telah disebutkan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dan pada riwayat 105, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu." Wa fi riwayah, "Man qala hina yasma'ul muazzin wa ana ashhad", sehingga ke akhir riwayat. Maka apakah terjemahannya? Jom kita perhatikan terjemahannya. Maka di sini dinukilkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendengar suara muazzin, lalu mendengar suara muazzin dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Esa, satu-satunya, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan utusannya, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan baginda Nabi Muhammad sebagai rasulku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Maka sabda Nabi SAW, dosa-dosanya akan diampunkan. Lalu barang siapa yang membaca doa ini, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, maka pada waktu itu dosa-dosanya akan diampunkan. Lalu kat sini kita tak nampak pun yang doa ini dibaca selepas asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak nampak pun. Dan sebab itulah sekadar daripada melihat riwayat ini, sebahagian para ulama menyebut doa raditu billahi rabba ini dibaca selepas daripada azan. Sebab dalam ini tak disebut pada waktu itu yang mana waktu bila nak baca. Hanya sebut ketika mana dah mendengar azan, maka baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, maka pada waktu itu dosa-dosanya akan diampunkan. Tetapi dalam riwayat ini tak disebut selepas asyhadu an la ilaha illallah ataupun selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu macam mana Imam Nawawi mengambil dalil? Sabar. Sebenarnya ada riwayat yang mana ada pada muka surat sebelah yang merupakan riwayat yang lain, pecahan daripada riwayat ini. Sebab itu kata Imam Nawawi, dalam riwayat yang lain, maka
perkataannya berbunyi, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad, sesiapa yang mendengar suara muadzin kemudian dia mengucapkan dan aku bersaksi. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan kata Ibnu Allan, ini adalah hadis riwayat juga Ashabus Sunanul Arba'ah, itulah Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Selain daripada Imam Muslim, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Maka secara kasarnya, maka pada waktu itu riwayat Imam Muslim ini kita tak nampak pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana doa ini disebut selepas daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sebab itu seperti mana yang saya sebutkan, sebahagian daripada ulama mengambil daripada riwayat Imam Muslim ini, mereka berkata doa ini dibaca selepas azan. Tetapi Imam Nawawi berbeza pendapat. Imam Nawawi menyebut kena baca selepas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka apakah sandaran Imam Nawawi? Apakah dalil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Sebab itu jom kita lihat riwayat 106. Riwayat 106. Maka dalam riwayat 106, kita lihat muka surat 112, muka surat 112 riwayat 106. Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud. Bahkan kata Ibnu Allan, ianya ada juga dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga ada juga dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Lalu kat sini dinukilkan Sunan Abi Daud, tetapi ada juga riwayat ini dalam Sunan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban dan juga Mustadrak Hakim. Lalu dalam Sunan Abu Daud, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang sahih, kata Imam Nawawi berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perkataan bahasa Arab dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muadzina yatashahhad. Maka kata Aisyah, apabila Rasulullah SAW mendengar suara muazzin, baginda bertasyahud. Di sini kena ambil pen, kerana di sini ada pertambahan terjemahan yang tak sepatutnya. Maka mohon untuk sahabat-sahabat pada waktu itu ambil pen. Apakah terjemahan yang kita nak gariskan? Yang mana mendengar suara muazzin baginda. Baginda itu gariskan. Baginda itu tidak ada. Kerana perkataan bahasa Arabnya berbunyi kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muadzina yatashahhad. Muazzin yang bertasyahud, bukan Nabi yang bertasyahud. Lalu sebab itu ada pertambahan terjemah di sini yang saya mohon sahabat-sahabat bantu untuk perbetulkan di ruang komen, dan juga supaya boleh mempermudahkan yang lain, dan betulkan juga di dalam kitab. Maka di sini disebut, apabila kata Aisyah, apabila Nabi SAW mendengar muazzin bertasyahud, yatashahad, kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'al muazzina yatashahad. Lalu yatashahad itu kembali kepada muazzin, bukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini disebut, apabila baginda mendengar suara muazzin bertasyahud, maka pada waktu itu baginda bersabda, wa ana dan aku dan aku. Apakah maksud daripada ucapan baginda wa ana? Maka kata para ulama hadis, maksud daripada wa ana ai qala sallallahu alaihi wasallam wa ana ashhad wa ana ashhad. Maka maksud daripada ungkapan ringkasan Nabi wa ana dan aku, ianya adalah ringkasan kepada, sebab Nabi dengar muazzin apa menyebut asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka Nabi pun menjawab wa ana. Maksudnya apa? Dan aku juga bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Lalu bila muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Maka Nabi pun menjawab, wa ana, apakah maksudnya? Dan aku juga bersaksi bahawa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itulah maksud wa ana. Sebab itu kata para ulama hadis, apakah maksud daripada ucapan baginda dan aku. Maksudnya adalah pada waktu itu, wa ana ashhadu kama yashhadul muazzin, dan aku juga bersaksi seperti mana muazzin bersaksi. Lalu bila muazzin sebut asyhadu alla ilaha illallah, maka Nabi menjawab wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Bila muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka baginda Nabi SAW pun bersabda wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah maksud daripada ungkapan Aisyah wa ana, bila Nabi mendengar suara muazzin bertasyahud, iaitu apakah maksud tasyahud? Ucapan muazzin asyhadu alla ilaha illallah dan ucapan muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada waktu itu baginda pun mengucap tasyahud yang sama dengan menambahkan perkataan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara Imam Nawawi beristidlal. Sebab itu kita nampak di sini bagaimana riwayat 106 ini Imam Nawawi gabungkan dengan riwayat 105. Kenapa? Sebab kalau kita perasan dalam riwayat 105, riwayat Imam Muslim tadi, pada penghujung dia, bagaimana di situ wafi riwayah, dan dalam salah satu riwayat Imam Muslim yang lain, maka Nabi SAW ketika mana mendengar muazzin, Nabi menyebut wa ana ashhad. Lalu seolah-olah riwayat 106 menjelaskan, mendetailkan waktu bilakah Nabi sebut wa ana ashhad, yang ada pada riwayat 105 pada baris terakhir yang kita nampak pada muka surat 111. Maka waktu bila Nabi sebut wa ana ashhad tu, adakah Nabi SAW sebut selepas habis azan? Rupa-rupanya tidak. Riwayat Abu Daud iaitu riwayat 106 menjelaskan Nabi sebut wa ana ashhadu alla ilaha illallah dan wa ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sebut selepas daripada Nabi mendengar muazzin tasyahud. Ini cara, Masya Allah, Imam Nawawi punya cara istidlal dan bagaimana beliau menggabungkan antara riwayat-riwayat. Maka daripada situlah beliau tulis kitab beliau. Kita kadang-kala baca satu hadis, maka pada waktu itu kita terus buat sesuatu keputusan. Tetapi Imam Nawawi lebih daripada itu pengetahuan beliau, pembacaan beliau, kajian beliau, pengetahuan beliau. Sebab itu Imam Nawawi menggabungkan riwayat Muslim yang ada pada riwayat 105 pada kitab kita dengan riwayat Abu Daud yang ada pada riwayat 106 pada kitab kita. Maka sebab itulah kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada muka surat 109 dan 110, bila mendengar suara muazzin asyhadu an la ilaha illallah, selain daripada ikut ucapan sama seperti muazzin, maka jawablah juga wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan juga wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian pada waktu itu bacalah doa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Daripada mana Imam Nawawi sebut itu? Dalilnya riwayat 105 yang digabungkan, yang dijelaskan dengan riwayat 106. Lalu sebab itu kebanyakan para ulama yang terlepas pandang akan riwayat Imam Abu Daud ini, mereka mengatakan raditu billahi rabba dibaca selepas azan. Sebab tak ada perkataan ketika mana muazzin bertasyahud pada riwayat Sahih Muslim pada riwayat 105. Tetapi dalam riwayat Abu Daud ada daripada Aisyah. Sebab itu Imam Nawawi gabungkan kedua-dua riwayat, dan pada waktu itu Imam Nawawi menyebut doa ini bukan ketika mana selepas habis azan, tetapi ketika mana imam selesai bertasyahud dan kita pun menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan juga wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah terlalu berat
Saya harap jelas. Sebab itu saya ulang lebih daripada 3 kali. Adakah jelas? Kalaulah jelas dan juga faham cara Imam Nawawi beristidlal, mohon untuk tulis jelas ataupun faham. Adakah jelas ataupun faham? Lalu ada 100 orang yang sedang menonton di Facebook, seorang di YouTube Umar Aziz. Lalu sebelum kita teruskan riwayat seterusnya, adakah jelas dan faham? Lalu 2 orang kata jelas, Abdullah Kamaruzaman kata jelas, Kak Laila Omar kata jelas, Norizita, Kak Azima dan juga okey, cukup 3 orang faham, alhamdulillah. Maksudnya jelas, alhamdulillah. Lalu mudah-mudahan bila yang dah jelas ni, yang dah faham ni, kena bantu kongsikan kepada yang lain. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Lalu itu cara Imam Nawawi istidlal. Sebab itu kalaulah ada yang katakan pada waktu itu baca doa raditu billahi rabba lepas azan, pun betul, kerana mereka melihat riwayat sahih Muslim saja. Tetapi Imam Nawawi mengatakan bukan selepas azan, namun pada waktu itu selepas daripada tasyahud imam. Okey. Sebab itu di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disebutkan di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebutkan di sini oleh Ibnu Allan, maka riwayat ini bayyanathu, menjelaskan akan riwayat yang sebelumnya. Perlu digabung riwayat sahih Muslim, riwayat 105 dan juga riwayat 106 dalam Sunan Abi Daud. Okey, riwayat yang ke-107 menceritakan berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada yang kata dah amalkan, alhamdulillah. Itulah tujuan ilmu. Tujuan ilmu adalah untuk diamalkan. Lalu kita lihat riwayat 107. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Saya pasti ada yang sedang mendengar dalam kenderaan, hati-hati. Janganlah pula bila saya kata betulkan, ambil kitab tengah driving, betulkan, hati-hati. Maka sambil mendengar, maka sambil itu beri tumpuan sepenuhnya pada pembawaan kenderaan. Maka pada waktu itu, dan kalaulah ada yang keluarga yang lain dengar yang di rumah, ajak bersama. Kadang-kadang ilmu ini kita nampak ala biasa je doa selepas azan. Tetapi bila kita tahu dia punya nas, dia punya dalil, dia punya cara Imam Nawawi ambil dalil istidlal, daripada situ kita akan menghargai usaha para ulama pada mengeluarkan hukum dan sebagainya. Riwayat 107 adalah dalil untuk doa selepas daripada azan. Yang ini adalah lebih kurang sama dengan riwayat 103. Maka sebab itu kita tak akan bincang panjang di sini. Dari riwayat 107 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menonton di TV, kata Sofi Sadikin. Jadi seolah-olah saya dah masuk TV ni. Masya Allah. Ada masuk TV. Tak lagi kat handphone. Ada masuk TV, kata Sofi Sadikin. Ada masuk TV kan. Lalu dah masuk TV. Lalu okey. Lalu ada yang menonton dekat TV. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 107 daripada Jabir bin Abdullah. Maka Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida. Sesiapa yang mendengar azan. Kata Ibnu Allan, termasuk azan adalah iqamah. Lalu doa ini boleh dibaca selepas azan dan boleh dibaca selepas iqamah. Sama seperti mana dalil-dalil untuk menjawab azan digunakan untuk menjawab iqamah. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Ibnu Allan, maksud daripada pada waktu itu mendengar azan, kata Ibnu Allan, asyamil lil iqamah, termasuklah juga iqamah. Termasuklah juga iqamah. Maka pada waktu itu kata Ibnu Allan, sesiapa yang mendengar azan, lalu doa ni nak dibaca bila? Sebab Nabi sebut azan. Maka maksud daripada wal muradu bin nida, maksud daripada azan di sini ai itmamu, bila azan dah sempurna, bila dah habis azan. Lalu doa ini dibaca bila habis azan. Kerana daripada sudut penggunaan bahasa Arab, kata Ibnu Allan, idzil mutlaq mahmulun alal fardil kamil, bila sesuatu perkataan itu disebut umum. Dalam bahasa Arab, bila contohnya sesuatu perkataan itu mutlak, digunakan secara umum, mahmulun alal fardil kamil, maksudnya digunakan
digunakan untuk pada bila dah sempurna. Lalu bila Nabi SAW sebut, barang siapa yang mendengar azan dan baca doa ini, maksudnya pada waktu itu bila dah mendengar azan dengan sempurna. Apakah kaedah dia? Al-mutlaqu mahmulun 'alal fardil kamil. Itu kaedahnya daripada sudut penggunaan bahasa Arab. Maka pada waktu itu apabila seseorang itu mendengar azan, kata Ibnu Allan, termasuklah pada waktu itu bila dah habis iqamah, baca doa ini. Al-azan asy-syamil lil iqamah. Lalu bila dah dengar azan, bila azan dah sempurna, sabda Nabi SAW, bacalah doa ini. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk ikut saya baca. Lalu ini adalah hadis riwayat Bukhari. Maka ikut saya baca. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Maka ini adalah doa dia. Maka sebab itu sesiapa yang mendengar azan, dia baca doa ini. Apa janji Nabi SAW? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka pada waktu itu, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Bahkan terjemahan halat adalah, kata para ulama, wajabat. Wajib untuknya syafaat baginda Nabi SAW pada hari kiamat. Ini syafaat Nabi. Syafaat Nabi pada waktu yang paling sukar, pada waktu yang paling dahsyat, iaitu pada hari mahsyar, pada hari kiamat. Lalu kita kalaulah dekat ketika mana kesukaran dunia, kedahsyatan dunia, ada orang-orang besar, orang-orang berjawatan tinggi yang support kita, yang bantu kita, yang recommend kita untuk pekerjaan, untuk dapat geran kerajaan, ataupun untuk dapat projek. Adanya orang besar yang ada jawatan support kita, recommend kita, itu kita dah bangga, kita dah rasa tenang hati dan jiwa. Ini tidak. Yang akan support kita, yang akan beri syafaat kepada kita adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang paling sukar, pada waktu yang sangat dahsyat. Itulah ketika mana padang mahsyar. Dan untuk dapat syafaat itu, apakah yang patut kita istiqamah? Baca doa selepas azan. Lalu moga-moga pada waktu itu kita boleh menjaga dan istiqamah untuk membaca doa selepas azan. Masya Allah. Nampak kecil, tetapi ganjaran dia sangat-sangat luar biasa. Riwayat 108. Lalu riwayat 108 ini menceritakan tentang doa ketika mana mendengar hayya 'alal falah. Lalu jawapan hayya 'alal falah dan hayya 'alas salah kita dah belajar pada riwayat 104, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Namun di sini Imam Nawawi bawakan satu lagi doa, satu lagi jawapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah yang boleh dibaca. Maka kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni. Dalam kitab Ibnu Sunni, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, termasuklah pada riwayat ini ada dalam kitab-kitab yang berikut. Ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Tabrani, bahkan kata Ibnu Allan bihadzal isnad, dengan sanad yang sama dalam kitab Ibnu Sunni. Lalu sanad perawi-perawi yang ada dalam kitab Ibnu Sunni ada juga dalam Musnad Ahmad dan ada juga dalam riwayat Tabrani. Daripada siapa? Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, apabila baginda Nabi SAW mendengar suara muazzin melaungkan ungkapan hayya 'alal falah, maka pada waktu itu Nabi SAW mengucapkan Allahumma ja'alna muflihin. Kerana apakah terjemah hayya 'alal falah? Marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Lalu bila Nabi SAW mendengar hayya 'alal falah, maka muazzin panggil, marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan, golongan orang-orang yang berjaya. Maka ini adalah daripada Ibnu Sunni, daripada Musnad Ahmad dan juga daripada kitab Imam Tabrani.
Maka sebab itu kata Ibnu Hajar dalam Syarhul Ubab, kata Ibnu Hajar, wa yusannu, maka daripada riwayat 108 ini, maka pada waktu itu ketika mana mendengar hayya 'alal falah, ada dua jawapan sunnah. Yang pertama, la haula wala quwwata illa billah, berdasarkan riwayat 104 yang kita dah baca, dan juga doa Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah jadikanlah kami daripada kalangan yang berjaya, berdasarkan riwayat 108. Jom sama-sama sahabat baca. Lalu apa yang patut kita baca bila dengar hayya 'alal falah? Sama-sama sahabat ikut saya baca, la haula. Ada tak yang ikut ni? Lalu bila kita mendengar muazzin pada waktu itu menyebut hayya 'alal falah, maka pada waktu itu apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah, berdasarkan riwayat 104. Dan doa yang kedua, Allahumma ja'alna muflihin. Lagi sekali, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna muflihin. Apakah terjemahnya? Terjemahnya adalah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang berjaya. Bukan berbahagia ni, berjaya. Dia tersilap terjemah di sini. Maka mohon betulkan bahagia tertukarkan kepada berjaya. Berjaya. Lalu di sini diterjemahkan bahagia. Lalu berjaya mungkin boleh diambil daripada sudut majaz. Bila dah berjaya, pasti dia bahagia. Maka ini adalah riwayat 108. Riwayat yang ke-109 adalah dalil untuk pada waktu itu jawapan ketika mana mendengar qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maka riwayat 109. Minta maaf. Dalam Sunan Abi Daud, daripada seseorang, daripada Syahr bin Hausyab, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, atau daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ adanya syak pada perawi, sama ada dia mendengar daripada Abu Umamah Al-Bahili ataupun sebahagian sahabat yang dilupa nama. Namun kata para ulama, syak pada sahabat tidak ada masalah, kerana kaedah as-sahabatu kulluhum udul, pada sahabat semuanya adil. Lalu mubaham pada sahabat tidak menjadi masalah. Bahawa Bilal bin Rabah ketika mana mengumandangkan iqamah, ketika mana sampai pada lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah, maka Nabi SAW menjawab, aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah sentiasa menegakkan salat dan mengekalkan salat. Aqamahallahu wa adamaha. Lalu ini adalah dalil untuk jawapan menjawab qad qamatis salah, qad qamatis salah. Itulah dalilnya riwayat Abu Daud daripada Syahr bin Hausyab, yang mana jawapannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Nota kaki yang ke-64, orang yang menjawab iqamah disunatkan membaca bacaan di atas. Dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat yang ada dalam Sunan Abu Daud juga, ditambah dengan bacaan wa ja'alani min salihi ahliha, wa ja'alani min salihi ahliha. Lalu dengan riwayat yang ada pada nota kaki daripada 64, termasuk daripada riwayat 109. Lalu jom sahabat-sahabat ikut saya. Bila kita dah pada waktu itu mendengar iqamat dan sampai pada perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah, apakah jawapan dia? Aqamahallahu. Mohon sahabat-sahabat ikut sekali. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Lalu nota kaki 64 itu diambil daripada kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah oleh Ibnu Allan. Okey. Lalu apakah terjemah wa ja'alani min salihi ahliha? Nota kaki 64. Lalu mohon sahabat-sahabat ikut nota kaki yang ke-64. Dan semoga aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang salih, orang-orang salih yang melaksanakannya. Maka ini
yang mana kita nampak, kita baca aqamah Allah wa adamah saja pun cukup. Tetapi kalau nak tambah pun boleh, waja'alani min salihi ahliha. Okey. Adakah jelas setakat ni? Jom kita lihat riwayat muka surat 113. Kata Imam Nawawi, pada seluruh lafaz iqamah yang lain, baginda Nabi SAW mengucapkan sama seperti yang tertera dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu mengenai azan. Lalu perkataan-perkataan yang lain nak jawab macam mana? Maka rujuk kepada hadis riwayat Umar, iaitu hadis riwayat 104. Hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Itu untuk lafaz-lafaz iqamah yang lain, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon sahabat-sahabat untuk yang baru join, bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Tahniah kepada yang dah mula amalkan. Zabaria Muhammad Yusuf dah mula amalkan, ramai dah mula amalkan. Ada tak sesuatu yang mana sahabat-sahabat baru belajar? Lalu nampak macam biasa. Kadangkala ketika mana mendengar iqamah, jawapannya aqamah Allah wa adamaha. Mungkin ada orang yang tahu, tetapi dia tertanya-tanya, daripada mana datangnya aqamah Allah wa adamaha? Jelas daripada Sunan Abi Daud. Ketika mana kita mendengar orang baca raditu billahi rabba, ketika mana selepas daripada imam muazzin menyebut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar Rasulullah, daripada mana? Oh, rupanya daripada riwayat Abu Daud. Maka dengan itu kita pada waktu itu bila beramal lebih yakin. Sebab itu sangat luar biasa kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala ini. Ya, kepada yang baru join, saya nampak kat sini ada Al-Fadil Ustaz Kamal, masya-Allah. Lalu segan saya ada Al-Fadil Ustaz Kamal, Ustaz Kamal ada sekolah Mahat Tahzib, yang mana di seksyen 13 beliau pun ada buat perkongsian di Facebook page Mahat Tahzib. Mahat Tahzib, beliau ada buat perkongsian di situ. Sahabat-sahabat boleh join juga program-program beliau. Okey, Al-Fadil Ustaz Kamal ni beliau lebih mahir dalam bidang tauhid, akidah dan sebagainya. Jom kita lihat riwayat 110. Riwayat yang ke-110 daripada muka surat 113 kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini. Kata Imam Nawawi, "Warawaina," dan kami meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni, dalam kitab Ibn Sunni, iaitu kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Daripada siapa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, apabila dia mendengar muazzin mengumandangkan iqamah, maka pada waktu itu dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana mendengar pada waktu itu muazzin melaungkan iqamah, maka ini menjadi dalil bahawa doa selepas azan itu boleh dibaca juga selepas daripada iqamah. Allahu Akbar. Kita dah 37 minit. Lebih daripada 30 minit. Lalu kita berhenti di sini, saya rasa. Kita akan sambung riwayat 110, kerana doa selepas asar ini adalah mustajab pada hari Jumaat. Lalu sahabat-sahabat banyakkan berdoa di antara penghujung asar. Maka doa juga untuk untuk dunia akhirat kita, doa untuk keluarga, doa juga untuk saya dan juga keluarga. Doakan juga moga Allah permudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita yang diuji, yang sakit dan sebagainya. Lalu riwayat yang 110 ini kita akan sambung kemudian, insya-Allah. Saya tak perasan dah 38 minit sebab asyik tengok buku tadi lalu tak perasan. Lalu di sini kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join dan mana apa yang dah share akan poster program Ramadan yang saya minta semalam, ramai yang telah bantu share, alhamdulillah. Dan kepada yang belum tahu, maka mohon sharekan poster Ramadan tersebut. Dan di situ kalaulah ada yang mana program tu percuma, tak ada sebarang yuran, kalaulah ada yang kadang-kala dia nak ada buku juga supaya dia boleh rujuk, supaya pada waktu itu dia boleh tulis nota, supaya pada waktu itu dia boleh baca juga, maka boleh untuk membuat pembelian kitab-kitab tersebut pada link yang ada di ruang komen. Dan pada waktu itu insya-Allah kita akan postkan. Lalu kita berharap sebarang pembelian kitab Ramadan, maka pada waktu itu akan
akan dibuat sebelum 28 hari bulan 3, supaya kita boleh dapatkan kitab tersebut, kita boleh postkan, dan kemudian pada bulan Ramadan sebaik-baiknya pada waktu itu kita tumpukan pada kelas dan juga program kita, insya-Allah. Lalu kita minta maaf, saya pun dah sesama sebab asyik duduk dalam aircon kereta dan sebagainya. Kita sambung nanti insya-Allah esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Malam ini tak ada perkongsian maghrib. Lalu kita jumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Mohon kepada yang kali pertama join untuk join grup Telegram Kuliah Channel, Telegram Channel Kuliah Umar Aziz, dan di situ banyak perkongsian yang kita kongsikan juga. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.